Selamat datang ke malam. Cik, ke malam. Okey, untuk malam ni, sebelum tu Isma nak perkenalkan diri. Siapa yang belum mengenali Isma? Isma ialah Isma Sani, penyanyi lagu Derita. Dan di sebelah Isma, siapa? Hai, saya Zakirin Shah akan menceritakan kisah aku semua. Kita orang malam ni nak menceritakan kisah seram. Macam untuk seram sebelum ni, Hakim dah cerita dah dengan Alif kisah seram diorang. Jadi kita orang nak cerita kisah seram kita orang pula. Seram tak? Ya, Tak pasti seram ke tak? Aku risau seram takut ke? tak jadi seram. Jadi kelakar. Seram atau musuram? Seram ataupun seram lah. Aku risau nak cari mood. Seram tu susah dah kalau dengan Syakirin ni. Dia akan jadi... Tak apa, aku kan buat vibe tu jadi seram. Okay. Okay. Right. So, kita boleh start sekarang. Apa yang kau nak cerita? Kalau kisah seram pengalaman kau lah. Okay, pengalaman aku untuk pengetahuan korang, sebenarnya aku ni kan memang daripada sekolah menengah form 3 rasanya memang dah kena gangguan. Tapi Alhamdulillah lately ni aku tak kena dia macam gangguan macam mana? Tapi kalau okay, aku nak cerita sekarang. Mula-mula sebenarnya gangguan aku ni bukan kepada macam melihat satu makhluk ke macam nampak ke, bukan macam tu. Gangguan aku ni more to mimpi and kena tindih and then kena bisik dengan bunyi, more tu macam tu lah. So permulaan awal-awal aku kena ni masa aku berumur rasanya 15. Time tu aku kat kampung ni, first mimpi aku yang aku tak lupa lah. Time tu aku balik kampung, lepas tu aku naik motor dengan ni cousin aku kan. Time tu aku bonceng dia. Lepas tu kita orang lalu sebelah temple temple orang India. And then dah lalu tu semua, ni baliklah biasa basuh kaki, tidur semua. Malam tu aku mimpi aku berada kat temple tu. Kat temple tu satu tiang Satu tiang. Ni depan tu ada muka macam muka iblis. Memang seram gila aku cakap muka iblis tu. Muka iblis muka dia muka iblis memang bengis. And then belakang tiang tu lagi muka. Muka tu aku tak ingat sebab seram sangat. Aku terbangun sebab tengok muka tu. Muka dia memang aku cakap macam putih-putih sikit. Dia kan putih manusia. Dia putih yang putih pucat. Tapi putih pucat. And then macam berkerut. Muka dia terlalu seram bagi aku. And then aku terbangun daripada mimpi tu. Yang tu first lah aku punya. Waktu tu form 4 lah. Form 3. And then time tu memang sekali mimpi je time tu. Bagi aku time tu macam mimpi biasa. Lepas tu masa aku form 4, time tu aku duduk rumah. Sekarang ni aku duduk kondo. So time tu aku duduk rumah teres. Ada rumah teres ni macam kawasan taman lah. Ada depan rumah macam depan ada rumah lagi. Belakang rumah tu macam tempat buang sampah. Biasa lah. And then time tu aku form 4. And then malam tu hujan lebat lah. And then kakak aku, okay, macam yang korang tahu, Syakirin ni ada 5 orang adik. Aku seorang lelaki, ada 2 kakak and 2 adik perempuan. So tadi 2 kakak aku tak dekat rumah. And then aku tidur bilik dia. So bilik dia macam besar lagi bilik aku. So macam konon-konon lah tidur bilik dia. Tapi bilik dia ni macam gelap lah. Dia macam rasa macam terbencil, macam rasa gelap. Faham macam aku? Faham. So bilik dia tu ada tingkap. Dan tingkap dia tu menghadap ke belakang rumah. Lepas tu letaklah juga langsir nak tutup kan. Tapi masalahnya pasang langsir boleh nampak juga. So langsir tu tembus pandang. So macam tak ada effect pun langsir. Dia langsir tu nipis lah. Dia macam nipis lah. Dia nipis. So macam boleh nampak lah belakang rumah. Jadi nanti hujan lebat lah malam. Aku tidur lah. Aku rasa macam ada something lah. Saya macam beremang. Aku tidur. Lepas tu aku kena tindih. Aku dengar suara bisik-bisik tau. Siap ni. Lepas tu aku dah macam takut lah. Sebab first time kena tindih macam tu. Lepas tu aku pandang tepi. Dan tu katil pandang tepi ada almari kat situ. So aku pandang tepi kan, ada baju putih tengah biri, rambut panjang macam tu. Aku terkejut. Aku terbangun. Lepas tu aku lari. Aku masuk bilik aku tidur mak aku. Sebab aku dan tu first time aku tidur mak aku. Aku takut sangat lah. Sebab time tu memang aku tak tipu, memang nampak rambut panjang lah dengan baju putih tengah biri. Macam tengok aku tengah baring. Faham tak? Kau macam waktu tu kau ada cerita lah dekat mak kau? Aku tak cerita. Aku cerita dengan parents aku tahun ni. Cuba bayangkan aku dengan masa bongkong.
Aku ni sebenarnya jenis yang bila ada problem aku tak suka sangat share kat family lah. Sebab aku ni jenis yang kadang cerita kat member je, cerita pendam cerita member macam tu lah jenis aku ni. And then untuk second time aku tidur kat bilik aku waktu tu. Lepas tu time tu barulah ni apa, kau tahu tak dulu ada macam kita masa kecil kita pernah kena tipu dengan orang-orang kena sumpah sama kan. Tahu tak? So ada satu video ni yang orang tu kena sumpah jadi anjing tau. Jadi muka dia tu macam quiet creepy lah, muka dia seram lah. Lepas tu aku time tu aku tak ingat aku tengok muka tu ke apa sebelum tidur. Tapi masa aku tidur tu, aku baru tidur 5 minit dah kena tindih lah. Aku dengar bunyi pelik-pelik. Lepas tu buka mata, muka tu depan muka aku. Benda tu kan, dia tiru benda yang aku takut tu. Yang kau tengok tu. Yang kau tengok tadi. Dia tiru muka tu. Lepas tu muka dia muncul depan muka aku. Faham tak? Aku buka mata kan, mata dia pandang muka aku. Aku terkejut gila nak tipu. Aku tu terbangun. Lepas tu aku macam apa ni? Aku macam tak tahu apa yang berlaku. Tapi kan lama-lama tu aku ni macam selalu kena tindih. Kadang seminggu tu straight kena tindih. Dia bukan, sebelum aku cakap pasal tindih ni, tadi dua kategori tau. Sleep paralysis dengan tindih. Ini aku bukan buat pala tahu. Ni aku cakap betul-betul. So tindih ni, so beramai orang salah faham. Kadang orang tu kena sleep paralysis. Sleep paralysis ni kan, dia sebenarnya more to position salah tau. Betul-betul. Dia salah position tidur. And then bila kena himpak tu, dia tak akan dengar bunyi apa-apa tau. Dia tak akan rasa apa-apa. Dia akan rasa macam berat je. And then dia akan baca something, baca Fatihah ke apa, dia bangun. Tapi and then orang akan cakap, aku kena tindih tu, aku kena jin apa semua. Sebenarnya salah. Sebenarnya anda hanyalah salah tidur. Tapi macam kena tindih ni, dia kadang boleh jadi daripada mimpi. Contoh, mimpi buruk yang berepisod ataupun lucid dream lah orang cakap. Kau mimpi benda pelik-pelik kan. Lepas tu tiba-tiba kau kena tindih. Lepas tu kau akan dengar suara bisik tau. Orang panggil nama kau, orang menyanyi kadang, orang pelik-pelik cakap bahasa apa aku tak tahu. Lepas tu tiba-tiba dia akan bunyi bengis macam tu. Lepas tu kau rasa lagi berat. Lepas tu kau akan memang tak boleh buka mata. Sebab possible untuk nampak benda tu kan, boleh cakap dalam 90% bila kau buka mata, bila kena tindih, bukan sleep paralysis. So bila kena tindih ni memang orang akan baca something, dia akan bangun jugalah, sama juga dengan sleep paralysis tu. Tapi aku sebab dah biasa sangat, aku tak baca lah. Aku bangun macam tu. Sebab dah biasa ni. Dah selalu lah. Dia macam seminggu macam kau dah lama training benda tu. Jadi mudah bagi kau. Jadi mudah. Tapi dia rasa jugalah berat tu. Rasa macam tak selesa lah nak sambung tidur ke apa. Dia akan rasa berat. Tapi kalau aku kena sleep paralysis, macam aku cakap salah position tidur tu, aku akan tidur balik. Tapi bila kena tindih ni, kalau kau tidur balik, kau kena balik tau benda tu. And then kau akan dengar bunyi pelik-pelik juga. So aku punya solution is macam kita bangun, kita buat benda yang boleh lupakan benda tu. Contoh macam main IG ke, tengok YouTube ke, tengok TikTok ke. And then kita macam hilang rasa takut tu, baru tidur balik. Itu aku punya suggestion lah kalau kena tidur, bukan sleep paralysis. Lepas tu bila aku selalu kena, aku dah biasa macam aku cakap tadi. And then aku ni pun more untuk mimpi tau, mimpi buruk. And then masa dekat rumah teres tu juga, aku pernah mimpi aku solat dalam toilet berjemaah, imam pandang belakang. Kau faham? Seram tu. Dia bukan kepala pandang belakang tu, dia menghadap ke engkau. Menghadap ke aku. And then dia pandang bertentangan dengan arah kiblat. Faham tak? Wow. So macam siapa imam tu, siapa makmum sebelah aku. Kau tak pandang tepi lah? Aku tak ingat. And then aku pandang muka imam tu, tapi aku tak ingat siapa. Lepas tu aku pun pernah, so mimpi-mimpi ni kebanyakan memang pelik-pelik lah. Mimpi aku kadang macam message dengan dia, tapi aku tak check lah. And then aku mimpi juga aku dalam toilet rumah tu. Toilet rumah tu sama juga ada cermin. Dan cermin tu sama macam bilik kakak aku, dia menghadap ke belakang rumah. Time tu mimpi aku tu dia macam POV dekat cermin toilet tu tau. So aku nampak lah luar rumah. Ini aku nampak tanda salib besar gila tanda salib tu bercahaya. Jadi ada orang beratur daripada hujung nak masuk tanda salib. Faham tak? So macam aku macam pelik apa aku mimpi macam tu. So macam orang tu beratur nak masuk tanda salib. So aku dah macam pelik lah, aku mimpi pelik sangat ni.
And then sampai mimpi tu aku ingat masa aku form 4 rasanya aku mimpi benda tu. So sampai sekarang aku ingat mimpi tu. And then aku pernah juga mimpi, tapi rasanya time ni aku dah pindah rumah kot. Aku pindah rumah masa aku form 4 juga. Time tu nak masuk 2019 baru aku pindah. Tak. Time tu nak masuk 2018 baru aku pindah. Aku pindah kondo. Bukan kondo ni lah, kondo sebelum ni aku pindah. And then bila aku selalu start tu lah aku selalu juga mimpi rumah lama aku dan rumah teras tu. Aku pernah mimpi ada ulas sawah warna hitam besar belakang rumah tu. So macam pelik lah mimpi aku ni. And then aku juga pernah mimpi time tu aku dengan family aku, tapi ada mak aku dengan 2 adik perempuan aku je, termasuk aku, dekat depan rumah. Okay, time tu mak aku dekat ruang tamu. Lepas tu adik aku 2 orang dia main kejar-kejar kat luar. Aku dengan mak aku duduk. Lepas tu aku nak tengok adik aku main apa kat luar. Tiba-tiba masa dia orang tengah lari-lari tu, dia orang macam berhenti, macam stop, dia duduk diam. Lepas tu dia orang macam shake, macam badan dia orang macam bergetar. Lepas tu ada satu kepala muncul daripada mulut dia orang. And then tiba kepala iblis tau muncul. Macam pelik lah aku cakap. Lepas tu iblis tu lari masuk rumah, dia pergi bunuh mak aku. So macam, pahal siap mimpi aku ni. Dia makan mak aku ke apa, entah aku tak ingat. So aku macam pelik lah. Dia macam pelik-pelik dekat mak aku ni kan. And then aku macam curious sangat time tu. Kenapa aku asyik mimpi pasal rumah ni je, rumah teras ni kan. Kau tahu tak ada satu apps nama dia Google Earth. Kau boleh zoom ni kau boleh check sekitar tu. Tahu tak apps tu? Tahu. Aku download apps tu. And then aku nak tengok rumah aku ada apa kan. Lepas tu aku zoom kat rumah aku. Rumah aku teras tu ada beranda. And then aku zoom lah. Aku macam tengok asal macam ada something tau dekat beranda tu. Dia dah tunjuk ada depan rumah aku kan. Aku macam tengok dekat iPad kan tu kan. Lepas tu macam something kat depan beranda tu kan. Lepas tu aku macam pelik. Aku macam dah beremang lah. Lepas tu aku tengah baring. Aku tengah baring dan kaki aku ni menghadap ke pintu tau. So macam bila aku tutup iPad nampak pintu lah. Lepas tu bila aku tutup iPad kan, ada benda tengah duduk atas aku. Macam mana dekat kaki hujung kaki aku. Dia macam warna hitam. Dia macam apa orang panggil lah, kelibat warna hitam tengah duduk atas aku. Aku terkejut gila babi yang tu. Sorry macam tu lah. Aku terkejut gila. Aku terus buka lampu. Lepas tu aku macam benda siap. Sumpah kat dia. Lepas aku meremang gila. Kalau aku kan, aku tak pernah kena tindih ke. Kena tindih tak pernah. Tapi mimpi tu pernah. Tapi mimpi tu aku fikir positif je lah. Sebab mimpi aku ni banyak yang sebelum aku tidur ke, aku scroll IG ke, aku scroll Facebook ke, TikTok ke. Lepas tu aku ternampak kan, macam dekat TikTok ke, benda-benda seram kan. Lepas tu dia bawa ke mimpi tu. Aku banyak macam tu lah. Tapi kalau untuk pengalaman tu tak ada lah. Kena tindih aku memang tak pernah. Tapi aku tak nak sampai jadi macam tu kan. Kau boleh terus sambung? Boleh. Sambung cerita kau. Okay, lepas aku cakap aku nampak benda tu semua, macam kau tahu kan, aku pun cerita kat barang aku tahun ni. So aku tak cerita lah kat barang aku yang tu. Aku diam je lah. Aku cuma cerita kat member aku. Lepas tu aku tidur. Ini aku bangun. Aku mimpi buruk yang tu. Aku tanya mimpi aku. Bila bangun tu aku kena cakar dekat sini. Tapi cakar tu takkan nak tunjuk kan. So dekat sini lah. Sampai sekarang lah. So dah sampai 3 tahun lebih lah. And then kadang cakar tu dia keluar darah sendiri kat situ. Macam pelik lah. Mungkin kalau aku tunjuk, orang akan ingat benda tu muscle scratch lah. Tapi sebenarnya kadang muscle scratch keluar darah sendiri. Lepas tu akan dah 3-4 tahun masih merah-merah terang lagi dia punya bentuk warna tu. So tak logik lah kat situ kan. And then aku macam bila kena benda-benda ni kan, aku punya perasaan rasa takut dah rasa macam hilang. Macam contoh cerita hantu seorang-seorang. Betul-betul. Dengar cerita hantu ke apa kan, aku macam tak ada feeling sangat. Sebab aku dah kena benda-benda macam ni. Lagi-lagi kan bila kita pergi macam rumah hantu kan, lagi aku tak ada feeling. Aku kadang dalam macam tak ada apa-apa. Sebab aku tahu tu manusia. Aku boleh tahu ada benda kat situ ke tak. Aku boleh rasa. And then aku boleh tahu orang tu sebenarnya manusia ke hantu. So bila aku tahu orang tu manusia, aku tak takut lah. Sebab aku boleh rasa kalau dia hantu memang aku akan meremang. Dia lain macam rasa. So memang pengalaman aku ni kan, dia macam melebih sangat.
sampai kacau aku punya waktu tidur. And dia kadang malam-malam tak jaga ni apa semua. Lepas tu baru-baru ni kan, baru-baru juga aku tak ada pernah lagi cerita. Aku tak pernah cerita aku lagi lah. Apa dia? Ni belum cerita lagi lah. Okay. Aku stand lagi. Baru-baru ni lah, dalam 2 bulan lepas. Aku tentu terbangun awal tau, pukul 8 pagi. Tapi tak tahu nak buat apa. Aku tidur, aku 11 tu. Dia tertidur tu kan, aku tak kena tindih tau. Aku dengar bunyi pelik-pelik. So aku pandang lah sebelah almari aku ni kan. Aku nampak hantu gula-gula. Hantu apa? Gula-gula. Gula-gula? Gula-gula? Tahu hantu gula-gula tu? Ya aku tak pernah. Hantu gula-gula apa? Tak pernah ni lah. Apa? Oh hantu gula-gula. Oh kata tu okay. Seram tu. Aku dah sorang kat bilik ni. Okay, lepas tu? So macam Okay. Aku memang macam biasa aku cakap dengan kau. Kalau aku nampak benda aku dalam tindih tu, aku akan terus terbangun. Memang aku terbangun terus. Aku terus keluar bilik. Aku jadi macam pelik pula. Hal siap. Aku macam terkejut gila lah tu. Aku first time nampak hantu gula-gula. Memang tinggi juga warna putih. Dia duduk diam je lah. Duduk diam je. Dia duduk diam kat bucu bucu almari aku. Dia macam tengok aku lah. Macam benda siap sempah tu aku macam aduh. Rasa dia bila dah selalu sangat dia rasa macam penat lah, macam penat lah. Mungkin lele yang tengok ni diorang akan tanya aku kan, Syakir ni tak ada pergi jumpa ustaz ke tak ke. Okay, aku dia bagi tahu bapak aku benda ni. Aku bagi tahu sebelum aku nampak gula-gula tu aku bagi tahu. Tapi bapak aku cakap dia nak cari ustaz dulu, and then dia nak tahu kenapa aku adik macam ni semua kan. Lepas tu dia cakap dengan aku, cuba baca ayat-ayat dulu sebelum tidur. Kalau kena lagi baru bagi tahu dia balik. Sebab dia ada tiga pendapat. And then pendapat dia yang paling kuat dia tak nak cakap sebab dia risau dia nak cakap kan. Aku sampai sekarang tak tahu lagi. Lepas tu time tu kita kan ada pergi Kelantan kan. Betul. Balik tu kan Abang Amir, aku cerita kat Abang Amir kan. Betul. Kita dah Abang Amir suruh Abang Amir suruh aku call kawan dia ustaz kan. Lepas tu ustaz tu aku call lah semua, aku cerita benda tadi yang cerita tu. Aduh. Tak tahu korang, kita tak tahu. Sekejap. Buat hal pula. Hal ni. Ya. Okey dah. Okey. Ya. Alright. Cantik. Okay. Aku call set tu semua. Ustaz tu semua lah. Aku call ustaz kawan Abang Amir tu. Dia kawan Abang Amir tu cakap aku. Bila aku cerita semua benda tu, dia cakap sebenarnya jin, ada satu jin ni dia nak kacau aku untuk menyesatkan akidah aku. Dia nak sesatkan akidah aku lah. Lepas tu dia bagi solution, dia cakap banyakkan baca Quran. Walaupun sebenarnya aku baca Quran, tapi aku tak baca setiap hari, aku akan baca tambahan Jumaat. Jadi aku tak penat. Alhamdulillah memang aku solat, tapi tak on timing lah, kadang ada terlepas sampai ganti solat. Tapi aku memang jenis yang tak tinggalkan benda wajib lah. So benda yang dia cakap tu aku dah buat. Tapi ada satu lagi benda yang dia cakap aku tak buat lah, which is baca selawat bila tidur. So aku dah baca, ini alhamdulillah lah, semuanya okey lah. Baca selawat semua tu. Aku lupa nak cerita, tapi tak apa kan aku cerita. Benda ni semua dah tahu dah, tapi aku nak cerita juga. Tahu. Ni ending, yang ni bukan selepas aku call ustaz tu, ni sebelum tu lah.
Kan aku ada cerita, aku ada satu mimpi ni. Dan tu aku ada mimpi hari kiamat awal tu. Lepas tu ada Dajjal, ada semua. Tapi time tu kat kawasan sekitar Brunei tau. Macam Brunei. Sebab ada kuda, ada semua benda lah. Lepas tu ada satu kuda ni, ada satu insan hamba Allah ni datang kat aku. Dia datang kat aku naik kuda kan. Aku cakap lah, awak siapa kan? Macam nak tanya kan dia siapa kan, datang kat aku kan. Lepas tu dia cakap, aku Muhammad. Dia cakap dia Nabi Muhammad kat aku. So time tu memang aku terkejut. Dia cakap aku Muhammad. Lepas tu time tu memang kita orang bersedia nak perang. Tengah nak berperang dengan Dajjal, tak silap aku. Lepas tu aku naik belakang tunggangan Nabi Muhammad dalam mimpi tu. Sebab bukan orang yang cakap, oh tu Nabi Muhammad, bukan. Dia sendiri yang gelar diri Nabi Muhammad. So aku pun dah baca Google. Google pun mengatakan, banyak pendapat yang mengatakan bahawa jika insan yang dia cakap diri dia tu Nabi Muhammad, dia tu memang Nabi Muhammad. So aku tak tahu aku ni bukanlah orang yang baik, tapi aku kira macam beruntung gila lah. Insan yang terpilih lah. So aku macam tak percaya juga sampai sekarang. Tapi itulah yang jadi. So time tu memang kita orang berperang lawan Dajjal. And time tu memang nampak real gila mimpi tu. Sebab aku ingat aku bunuh macam tentera Dajjal lah time tu. Memang percikan darah semua kena aku, memang rasa yang itu memang nampak real gila. Aku ingat lagi. So time tu sampai situ je. Lepas tu tiba dah end lah mimpi. Muka tu kau ada macam-macam tak? Muka siapa-siapa? Muka tu aku tak ingat. Aku ingat tubuh badan macam dia punya bentuk lah. Dia macam pakai baju apa pun aku tak ingat. Aku ada kat situ. Dia tunggang kuda putih tak silap aku. Tak silap aku lah. Kau tak ada. Oh, aku tak ada. Mati dah tu. Aku mati. Mungkin kau kena minum air. Untuk pengetahuan yang korang tengah tengok ni, tapi memang betul lah, syaitan tak akan mengaku diri dia Muhammad tau. Diri dia Nabi Muhammad. Itu kalau kita dapat mimpi macam tu, itu besar kemungkinan itu adalah Nabi Muhammad. Fikirkan benda tu. So macam pengalaman aku sekarang ni, everything is fine, everything is okay. So aku pun macam dah okay aku. InsyaAllah dah okay lah. Dah okay lah, dia macam tak ada ganggu-ganggu lah. Dia tak seteruk dulu lah. Ada ganggu tu, mimpi buruk tu ada je. Tapi tak seteruk dulu, dia dah berkurang. And then aku pun okay je lah dengan tu. Macam tu lah. Dia berubat tu, kau tak masih belum pergi berubat lagi lah? Masih belum. Sebab aku just baca sebelum tidur. Macam okay je lah. Aku pun tak pergi berubat macam malas lah. Mungkin malas kau tu adalah salah satu gangguan. Betul juga. Tadi malas, benda tu yang hasut aku malas kan. Boleh jadi sebenarnya, boleh jadi. Logik sebenarnya. Betul juga sebenarnya benda tu cakap. Nanti lah lepas PKP habis tu aku pergi. Aku akan paksa diri aku pergi. Sebaiknya kalau korang yang tengok ni juga, sebaiknya kalau ada ke macam korang diganggu ke apa-apa ke, korang pergi berubat lah sebaiknya. Jadi kita tak tahu kan, takut kita rasa benda ni normal lah, mimpi ni mimpi tu, benda tu biasalah, tidur main dan tidur. Tapi kita tak tahu penyebab dia apa. Jadi kita kena berubat lah kita. Okay, pengalaman aku kisah seram ni, aku daripada sekolah menengah, sekolah rendah ke menengah ke, tak ada lah, aku tak ada pengalaman. Tapi bila masuk je aku study dekat Politeknik, aku ada pengalaman. Pengalaman aku macam ni. Waktu tu aku dah last sem lah, sem 5 lah. Aku duduk dekat rumah sewa tau. Dekat rumah sewa tu, sewa lah, dekat dalam tu duduk 11 orang. Kau bayangkan, lelaki 11 orang, tak ada perempuan lelaki. Rumah sewa seorang? Rumah sewa 11 orang. Sebab rumah tu besar. Tapi rumahnya jenis yang biasalah, budak-budak bujang kan. Tak ada fikir sangat rumah cantik ke tak. Dia masuk terus katil.
Kebantai lah. Tapi dia rumah tu kita orang politeknik. Kalau korang yang study kat Politeknik Sultan Idris Shah, semestinya korang tahu kiri kanan depan belakang politeknik tu adalah pokok kelapa sawit. Dia macam kebun lah. Di kat arah hutan, nampak hutan macam tu. Jadi rumah sewa aku tu kiri kanan depan belakang kelapa sawit. Jadi waktu malam tu agak seram lah. Dan jiran-jiran kita orang jauh. Jiran jauh jugalah nak dikatakan. Tapi itu tak ada masalah tau bagi aku. Itu tak menyeramkan sangat lah. Kalau duduk tu biasalah. Aku pun daripada budak kampung ke kan, aku biasa je. Tapi nak jadikan seram ni, ini adalah kisah kawan aku, kawan yang serumah dengan aku. Dia pada waktu tu dah last sem lah. Last sem, betul lah, last sem. Dia nak exam lah, final exam kan. Aku pun kawan aku tu tiba-tiba dia macam meracau tau. Mula-mula hari pertama tu dia macam meracau biasa, macam demam je lah. Kita orang fikir macam dia demam je. Meracau masuk hari kedua tu lah exam. Kita orang stress kan dengan exam, dengan dia lagi nak jaga dia. Hari kedua malam meracau, cakap yang bukan-bukan, nampak itu nampak ini tau. Jadi aku jenis yang aku dikiranya tegas lah. Bukan tegas dekat dalam rumah sewa tu. Aku macam fikir lah keadaan kawan-kawan aku. Jadi aku bercadang aku nak pergi bawa dia ni berubat lah. Jadi bawa sebelum nak bawa berubat tu, ada satu kejadian. Dia member aku ni tiba-tiba bangun. Dia tengah baring ni, tiba-tiba bangun malam. Tiba-tiba bangun, terus lari keluar dengan keadaan yang macam mengerikan. Dia macam kau macam zombie, kau tahu macam zombie jalan-jalan macam tu, keluar rumah. Lepas tu dia nak keluar rumah, baru nak keluar rumah. Lepas tu member aku dekat luar tanya kenapa kan. Dia macam keadaan yang seram. Dia macam tak nak jawab. Dia macam macam tu. Lepas tu member aku seorang tu, dia terkam. Dia orang jatuh. Lepas tu member aku ni dia ke arah, dia keagamaan sikit lah kan. Lepas tu dia baca ayat kursi. Lepas tu dia cakap apa, yang member aku ni kan, dia gelak. Lepas tu dia cakap, kau bukan lawan aku. Kau bukan lawan aku. Lepas tu waktu tu malam tu kita orang, aku bawa berubat. Malam tu juga dekat area tu ada ustaz yang kerja dekat Darushifa. Jadi pergi ke rumah dia, bawa berubat. Dah sampai kat rumah ustaz tu, berubat. Dan berubat ni kan, dia pun, member aku ni macam balik. Dia start meracau dia lah. Lepas tu dia pandang ustaz tu, dia gelak. Dia gelak. Bukan macam dia lah. Dia member aku ni seorang yang macam lembut sikit. Bukan dia macam, dia lelaki tapi dia jiwa dia macam soft lah. Dia bukan macam lembut macam tu. Dia soft. Dia seorang yang pendiam macam tu lah. Jadi dia gelak. Lepas tu dia cakap lepas tu dia cakap dekat tu sama juga. Dia kata kau bukan lawan aku. Dia kata macam tu. Lepas tu dah ni ustaz tu ni dah berubat. Kita orang berubat, dia okey. Dia dah ni balik, dia stabil balik. Balik bagi dia tidur ke apa. Tapi dia banyak kali lah, setiap malam dia rasa dia bangun, dia pusing satu rumah. Dia dalam rumah tapi dia pusing. Sebab kita orang kan katil, kita orang susun katil rumah tu panjang. Susun katil tepi-tepi. Tengah-tengah tu kita orang letak almari berderet.
Jadi dia pusing satu rumah dalam tu, dekat pusing almari dengan keadaan yang dia berjalan macam zombie tu. Macam zombie. Lepas tu dia datang kat tempat aku. Dia duduk. Kau bayangkan dengan dia pegang cawan. Dia pegang cawan ni, duduk sebelah aku. Dia cakap, "Ma, aku nampak benda tu." Dia cakap, "Ma, aku nampak benda tu." Tangan aku dah macam ni dah. Aku letak macam ni tangan aku, sembangan dia. Sebab kerana aku buat macam ni, dia tengah pegang cawan. Kalau jadi apa-apa, kalau aku ketuk kepala aku, mau pesan aku. Jadi aku tutup lah kepala aku dulu, siap-siap. Dan kalau kena badan ke, pukul badan, aku boleh sakit-sakit macam tu je. Lepas tu aku masih berfikir lagi waktu tu. Lepas tu dia kata, "Aku nampak dekat tingkap. Kita orang tingkap banyak. Tingkap." Dia kata berjalan dekat belakang langsir. Belakang. Dia kata, aku cakap dekat ni, "Kau jangan macam-macam lah. Dah pergi baring, pergi tidur." Aku takut nak tidur tempat aku. Dia kata macam tu. Lepas tu, "Aku nak tidur dengan kau boleh?" Kau gila aku nak bagi kan. Dalam hati aku, kepala otak dia, aku nak bagi dia tidur sebelah aku. Memang tak kan. Paksa lah dia. Dah esok nak ni, esok ada exam lagi. Dah kau gitu. Ada orang pun tidur. Jadi kita orang macam biasa. Hari keesokan dia pula, dia macam-macam lah berjadi. Hari keesokan pula, dia dah lah maghrib. Waktu maghrib, orang semua kat dalam. Dia pergi duduk luar. Dan dia kat luar tu ada, kita orang banyak macam parking motor kan. Jadi duduk dekat motor tu. Lepas tu member aku dah tegur dah dia, dengan nama dia lah. Aku tak malas nak cakap kan. Weh masuk kan. Kau tu kurang dah tak sihat sangat. Jadi masuk lah. Lepas tu dia panggil member aku. Dia kata, kau sini jap. Aku dah meremang lah. Memang kita orang dia satu rumah tu takut dengan dia. Dia panggil, "Kau sini jap. Kau tengok dekat kelapa sawit tu." Dia kata, ada puteri pakai baju macam puteri raja lah. Dia kata pakai baju merah. Dia kata, pakai baju merah, baju kuning. Lepas tu aku tak nampak apa-apa. Member aku kata, tak nampak apa-apa pun. Lepas tu tiba-tiba dia pergi ambil satu kasut antara member kita orang sebelah orang tu, salah seorang tu, kasut member aku tu, dia pergi balik kat kelapa sawit tu. Dia pergi balik. Lepas tu member aku tarik balik, tarik kat dia. Lepas tu dia duduk termenung dekat katil. Aku jenis yang aku senang stres lah. Udahlah, kita orang semualah stres. Sebab malam kita orang kena tidur lewat lah. Biarkan dia tidur dulu. Sebab takut jadi apa-apa kan. Keesokan 11 orang. Jadi kita orang tak tidur malam. Semua sebelah-sebelah takut. Ada seorang member aku tu lagi takut. Sampaikan takut dia pergi toilet. Kita orang kat toilet ada cermin, standard cermin kan. Cermin tu dia boleh cabut. Dia pergi flip cermin tu. Dia pergi tutup cermin. Sebab takut dia. Takut dia flip dia dekat dinding cermin dia. Dia tak nak tengok cermin. Dia penakut lah. Tu lah tidur sebelah member aku tu. Lagilah dia takut. Hari keesokan dia semua jadi waktu malam lah. Esok dia pula, macam kita orang dekat, dia adalah part satu dekat hujung belakang rumah. Dia ada dapur tau. Dia ada tempat kita orang nak ni lah. Okay. Aku tak nak kau terlepas cerita. Okay, boleh makan. Kita boleh minum, boleh makan. Jadi dekat dapur tu, kita orang duduk lah ramai-ramai kat situ. Dia tengah baring. Lepas tu ada member aku ni, dia memang jenis yang mulut tak reti bahasa lah. Dia macam tak bertapis ke apa kan. Dia cakap, "Weh, kalau kau tak ni agak tak sihat juga, aku nak bawa kau pergi berubat." Dia cakap macam tu. Dia cakap member aku.
Nak bawa juga kau pergi ubat. Kau yang macam-macam je kan. Bawa kau berubat. Lepas tu daripada dia bangun, dia baring macam dia orang tak sihat tu, macam tak mampu nak bangun. Tiba-tiba dia bangun macam tu. Bangun, dia pandang macam tu. Pandang kita orang kat dapur tu. Dia pandang tengok. Lepas tu member aku cakap, kau faham pandang? Aku serius tau. Sekali dia meracau. Macam macam tu. Bising lah. Lepas tu member aku dah, kita orang satu tu dah cuak gila lah. Panggil call macam PA tu macam guru kelas macam apa, kalau ni apa, kalau ni lecturer kita orangnya ketua lecturer kan, PA kelas. Jadi call macam mana ni lah. Lepas tu panggil lah ustaz dekat poli. Ustaz poli datang 4 orang kan. Ustaz seorang, 2 orang ustaz, 2 orang lagi biasa. 4 orang datang rumah kita orang. Member aku macam tu kan. Lepas tu ustaz tu pergi datang dengan dia. Dia panggil lah nama kan, nama penuh kan. Biasa kalau orang-orang yang kena macam ni panggil nama penuh, dia tengok dia sahut tak. Panggil nama penuh, dia tak nak jawab kan. Dia cuma gelak-gelak. Member aku seorang yang pegang dia macam sado ke badan dia sado. Pegang, lepas tu dia kata, ustaz tu tanya lah kan, ni betul tak nama member aku kan, betul tak ni ha. Dia gelak-gelak. Lepas tu dia pandang member aku. Kau bayangkan member aku yang sado tu, dia tarik macam ni. Dia tarik baju member aku. Kecut telur lah dia. Dia tarik macam ni, pegang macam ni. Dah lah, lepas tu cuma ambil air. Ustaz tu ambil air, lepas tu bagi dia minum. Ustaz tu tak sentuh pun, bagi dia minum. Aku bukan nak memburukkan ustaz poli lah kan. Tapi aku cuma cerita benda yang kenyataan. Dia cuma suruh baca-baca, bagi dia minum. Lepas tu baringkan dia. Lepas tu 4 ustaz, 2 ustaz lagi seorang lecturer biasa tu lah. Tinggalkan macam tu je. Macam tu je. Aku macam buat kerja macam tu lah. Aku dia suruh member aku baring, member aku senyap. Lepas tu dia belah. Aku macam dalam hati aku, wow. Itu je kita orang pun boleh buat kalau setakat itu kan. Itu lah pasal. Lepas tu biar je member aku tu Niha baring, malam bangun pusing balik, kata panas, mengadu, panas lah, rumah ni panas. Betul. Lepas tu esoknya aku fikir macam nak bawa dia pergi berubat lagi kan. Sebab waktu tu hari Sabtu cuti kita orang. Bawa pergi berubat dekat Sungai Besar. Bawa pergi tak ada apa-apa. Pergi dah berubat sampai dia buat apa kat ustaz tu? Tangan tu, dia pegang tangan ustaz tu kot. Dia tu genggam kuat tau tangan ustaz tu. Genggam kuat. Tapi dia dah berubat semua, dah settle berubat. Balik tu kita orang dalam kereta. Sudahlah yang perginya semua penakut, semua nak duduk depan. Jadi ada member aku ni, aku dengan member aku terpaksa duduk belakang. Bertiga lah duduk belakang, dia tengah-tengah. Lepas tu dah kita orang dah sihatkan dia, weh kau kena ni kena banyak beringat apa semua. Dengar tak ustaz cakap apa kan? Okey. Lepas tu tak macam mana tiba-tiba dia cakap apa? Tiba-tiba menjerit ni dalam kereta. Aku nak pulut kuning. Tiba-tiba. Tiba-tiba dia kata, aku nak pulut kuning. Siap macam tu. Aku dah macam penat tau. Memang rasa nak pukul lah memang guru. Macam-macam lah.
tak payah macam lah. Lepas tu senyap termenung, senyum. Kau bayangkan duduk sebelah dia, kau kat tempat tu kan, macam dia termenung. Kau nampak aku duduk sebelah dia je. Member aku sebelah sana dah tak function dah, aku rasa. Duduk pandang cermin sana je. Dia tak pandang pun. Aku pandang lah, aku perhatikan apa dia buat. Itu dah balik Maghrib tu macam kita orang selalu tutup je pintu tu, cepat je tutup waktu Maghrib. Tapi satu hari tu aku ni duduk, aku punya katil masuk rumah tu, itu katil aku. Faham. Jadi kat sebelah aku ni ada satu, bukan sofa, dia macam tempat letak kaki. Biasa sofa-sofa yang baru kan ada tempat untuk letak kaki kan, petak kan. Jadi aku letak kaki. Jadi kat tepi aku tu lambat tutup. Member aku kata yang sebelah katil aku, dia kata dia dah nampak dah macam ada satu kelibat yang masuk rumah Maghrib tu. Jadi tapi dia tak bagi tahu lagi. Esoknya baru bagi tahu. Malam tu kita pun tutup pintu. Malam tu dah tidur. Member aku pun tidur. Dia macam semakin okey lah. Waktu tu fikir dia macam okey dah ni member aku ni kan. Tak ada dah macam meracau-racau, tak ada. Malam tu pula waktu pukul berapa lah, dalam pukul 2-3 pagi macam tu lah. Member aku ada seorang je yang tak tidur lagi. Tapi sebelah member aku yang sakit tu, dia tengah main PC, main game kan, main Dota silap. Yang belah aku, sebab kita orang kan dihalang dengan almari kan, tengah-tengah almari. Jadi kat sebelah aku semua dah tidur. Ada seorang tak tidur, tapi dia tengah main ML lah. Jadi aku waktu tu haus. Aku rasa macam haus lah, nak minum kan, minum air. Tapi dekat katil aku ada macam, aku dah sediakan lah siap-siap. Waktu aku dulu duduk rumah sewa, aku ada satu botol air yang besar tu, tahu kan, botol air besar gila tu. Tu memang kat sebelah tu. Aku memang kaki minum air lah. Jadi aku bangun katil, aku angkat, aku minum lah. Besar-besar kan, minum. Besar. Minum. Aku nak besar sangat tu. Aku nak cerita besar dia. Lepas aku turun kan, betul-betul dekat sofa tu, katil aku tu dia macam ni. Benda tu macam ni. Rambut panjang. Macam Spiderman. Macam Spiderman, rambut panjang. Lepas tu dia punya baju lusuh gila, baju kotor lah. Depan aku macam tu. Betul-betul depan aku. Aku pun cuak. Benda makhluk lain lah. Makhluk lain. Aku pun cuak. Aku pergi pindah. Dia selang satu katil daripada member aku. Aku pergi, yang belum tidur lah, dia belum tidur tengah main ML. Aku pergi kat katil dia. Aku cakap, Kai, member aku Kai namanya, itu boleh aku bagi tahu. Aku kata, Kai, malam ni aku tidur dengan kau. Lepas tu kau apa hal tidur sebelah aku? Lepas tu esok aku cerita. Kita orang tidur, pergi kelas macam biasa. Sebab kita orang lain kelas kan, satu rumah sewa tu lain-lain kelas. Jadi tak boleh nak cerita. Dah nak balik kelas tu, kita orang kumpul lah dekat kedai biasa kita orang makan lah. Member aku tu tak pergi, tak ikut. Dia balik rumah, dia ada kawan-kawan dia ada lah. Member aku ada dekat rumah sewa tu. Member aku. Lepas tu aku cerita kan. Aku nampak itu, ini. Aku nampak benda-benda tu kan. Lepas tu member aku yang kata yang dia nampak Maghrib tu kelibat kan, masuk rumah, dia baru cerita lah. Lepas aku cerita, dia baru cerita. Jadi kita orang pun macam tak tahu nak buat macam mana lah. Tapi aku lupa. Dia sakit, member aku sakit sebabkan
bapak dia meninggal. Jadi semuanya bila berubat, berpuncanya daripada tu. Macam katanya lah bapak dia family lah, dia keturunan lah. Katanya keturunan dia ada bela saka. Jadi benda tu tengah nak cari keturunan dia. Jadi dia kacau. Sebab member aku ni dia agak lemah sikit kan. Dia kacau. Jadi lepas tu ada ustaz pun ada bagi tahuan kat kita orang, kalau nak bawa berubat jangan bagi tahu. Sebab benda tu boleh pindah. Semua mengejut lah. Macam tak planning, macam tak ada planning. Macam tak planning. Macam planning pada depan dia. Cuma kita orang buat, kita orang dah bincang dengan abang dia waktu tu. Dia duduk Pahang. Dah bincang dengan abang dia nak bawa dia berubat. Tapi kita orang tak bagi tahu. Kita orang cuma cakap, aku nak hantar kau balik Pahang. Kita orang 4 orang hantar balik Pahang. Jadi kita orang balik, bawa tak bagi tahu dia, bawa dia terus ke abang dia. Lepas tu abang dia berubat. Lepas tu dia katanya dah berubat semua. Abang dia kata okey dah settle lah, kata ustaz tu. Dah betul. Waktu tu dah keluar lah. Benda tu dah keluar dalam badan dia. Jadi semuanya kembali normal lah. Dia macam kembali normal. Kita orang pun balik. Kita orang tak ikut. Tapi kami faham bukan tempat Nasrul lah kan. Bukan sebab Nasrul kan. Waktu tu Nasrul belum lagi masuk. Belum lahir bukan. Belum lagi masuk Bego Music. Balik macam biasa. Kita ada ni abang dia kata dah okey dah. Lepas tu dia cuti lama juga. Dalam berapa dalam 3 minggu macam tu dia lecturer kita orang bagi cuti kat dia untuk berubat untuk pulih kan, untuk heal lah. Lepas tu dia balik. Kita orang kan biasa lelaki nakal. Dia balik, kita orang try gurau dengan dia. Aku try gurau dengan dia. Dan kau dah sihat ke? Bagi nama, nak bagi tahu nama. Kau tak dengar sangat. Diorang tak dengar. Boleh edit. Okay. Lepas tu aku tanya, kau dah sihat ke? Alhamdulillah, dia kata dah sihat lah. Ada nak pulut kuning lagi tak? Aku cakap tu. Ada nak pulut kuning tak? Kau nak pulut kuning tak? Lepas tu boleh juga. Dia sampai habis Sam, dia takutkan kita orang dengan benda-benda macam tu je. Kalau kita dia gunakan macam tu. Dia yang takut-takutkan kita orang. Jadi tapi sebenarnya dah dia dah sihat dah, tapi dia gunakan benda tu untuk bergurau dengan kita orang. Dia buat macam ni tanya lah sudah di prank. Tapi macam tu aku macam kakak aku, dia macam kaunselor kan. Dia tahulah pasal apa-apa ke. Kakak kata mungkin dia sebenarnya benda tu tak besar pun. Cuma pemikiran kan. Dia macam mengganggu pemikiran. Jadi dia macam rasa benda tu ada. Selalu ada. Betul. Kadang macam aku pun kan. Macam orang yang takut kan. Macam dia kan tiba-tiba dalam otak dia macam ada benda ni sebelah aku. Bila kita rasa macam tu, takut. Kadang sebenarnya tak ada pun. Tapi kita punya perasaan tu yang memunculkan kelibat kan. Faham? So sebenarnya macam tu lah. Kadang sebabkan kita terlalu memikirkan, terlalu fikir sangat macam ni. Kita muncul lah. Ya, aku fikir macam tu juga. Sebenarnya tak ada besar mana pun lah. Kita tak tahulah kan. Tapi tak ada juga cakap macam tu. Kita tak ada dalam situasi dia. Tak ada dalam situasi tu. So macam benda boleh jadikan sebagai pemikiran dan juga boleh jadikan macam benda tu betul-betul lagi. So dia ada dua keadaan lah kat sini. Tu je lah. Yang macam member kau tu tak tahu lah. Mungkin memang betul-betul lah sebab saka. Betul-betul ni. Iyalah. Tapi itu lah cerita seram daripada aku. Itu lah. Itu pengalaman pertama aku lah. Nampak benda yang bukan-bukan. Itu first time lah.
Lepas tu aku dah tak nampak lah. Cuma rasa seram-seram tu adalah, tapi tak ada sampai nampak macam tu. Itu je lah. Sama lah, aku pun macam nampak pun boleh kena tindik ke apa. Aku boleh macam rasa kehadiran ke benda, tapi aku buat tak tahu je lah. Tak tahu, malah layan. Tak layan. Gitu. So, okay, sebabkan aku dah bosan. Sebab dah sejam kita bercakap. Betul. Okay, dah sejam kita bercakap. Jadi kalau korang ada cerita-cerita korang yang menarik, cerita seram ke, korang boleh komen kat bawah. Dan boleh komen. Nanti Isma remake balik. Mungkin lah, kalau ada berkait-kait tu kita akan remake balik. Jadi itu je lah daripada kita orang, kisah seram. Dia tak ke arah seram sangat. Kita masih sembang santai je. Tak ada seram sangat. Kita orang tak adalah. Tapi kita orang akan buat lagi seram. Nanti kau tambah lah apa, gambar-gambar jump scare apa. Betul. Mungkin kita orang tengah cakap-cakap, Kirin tengah cakap-cakap, bam, keluar tiba-tiba. Dia akan jadi seram sebenarnya. Kalau kita orang bagi tahu kat korang, sebenarnya yang seram-seram tu sebenarnya dia bukan seram sebab cerita dia, sebab nanti ada muzik, sound muzik. Ya, betul. Lepas tu ada gelak-gelak sikit. Itu yang menyebabkan seram. Hakikatnya cerita tak betul. Seram. Cerita tak berapa seram. Macam kita orang ni santai. Santai. Kita boleh makan ni kan. Habis dah. Itu je. Okay, itu je lah daripada kita orang. Kita seram. Mungkin lepas ni kita akan bercerita lagi. Lepas ni tak adalah aku dengan Kirin pula lagi. Tukar orang lah pula. Aku dan orang lain lah. Dengan artis siapa lain-lain lah pula. Untuk dengan Asrul ke. Dengan Asrul ke. Kita dengar pula cerita pengalaman diorang pula kan. Dan kisah seram. Itu saja daripada kita orang. Jadi korang kalau suka boleh tekan like. Kalau korang suka sangat-sangat, korang boleh subscribe channel Be Good Music ni. Kalau korang tak nak ketinggalan dengan konten-konten yang menarik, kita orang akan banyak lagi bagi. Setiap minggu kita orang akan bagi konten-konten yang menarik. Kalau mungkin seminggu tu 3 konten kita orang bagi kat korang. Jadi korang boleh tekan loceng dekat sebelah, dekat subscribe tu, untuk tak terlepas apa-apa juga konten daripada kita orang. Itu saja daripada kita orang. Syakirin ada kata-kata terakhir ke? Oh, Syakirin. Okay. Oh my god. Terakhir untuk kisah seram ni, aku bateri aku tinggal 10. Okay. Cuba ni. Kata-kata air. Saya tengok game pula, aku cakap dengan suara aku kan. Dengar. Okay. Kata-kata terakhir aku is jangan anggap cerita ni seram sangat. Just anggap sebagai hiburan je. Yes. And jangan and then if korang ada rasa seram ke apa ke, bacalah ayat-ayat yang boleh mengurangkan rasa takut. And jangan lupa sebelum tidur baca doa. Okay, itu betul. Apa yang Syakirin cakap tu betul. So itu saja daripada kita orang. Kita orang kena beredar daripada tempat ni, sebab ini terlalu sejuk untuk kita orang. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.